you before this you kerja as a steward, and tapi sekarang you buat benda macam ni. Cakap for me myself, cakap life must go on, and you buat apa pun janji you suka, you ikhlas, dan you tak kacau siapa-siapa. Saya Zarik, isteri saya Saya Nazira. So kita orang dua orang ni bekas pramugara dan pramugari yang telah ditamatkan kontrak. So masa awal PKP hari tu. Sebenarnya bila hilang kerja ni, bila dah ditamatkan kontrak tu, of course saya ada contact family kan, dengan parents semua. Banyak moral support daripada mak dengan abah saya. So sebenarnya saya ada hantar few resume untuk cari kerja, tapi mungkin tak ada rezeki. Tapi lepas bila ibu bapa bagi sokongan semua, jadi macam ada semangat lah untuk cari peluang lain, untuk cari rezeki. Ada juga nak cakap you before this you kerja as a steward, and tapi sekarang you buat benda macam ni. Cakap for me myself, cakap life must go on, and you buat apa pun janji you suka, you ikhlas, dan you tak kacau siapa-siapa. Sebab kalau kata malu tu tak ada kot, sebab this is not the time for you to be choosy and picky lah. And so just tanam sifat yang positif, and untuk majukan diri, majukan keluarga. So kita orang buat lah. Kalau nak mengharapkan saving je, dia akan berkurangan. So kita buat lah untuk tambahkan pendapatan kita. Macam-macam kena bayar kan. So malu tu letak tepi je lah. Idea ni dah start awal lah kan. Tapi kita orang masa tu busy flying, so tak ada masa yang betul-betul yang kita orang nak buat benda ni. Tapi sambil-sambil tu ada jugalah yang simple-simple macam tu. Untuk detailing tu adalah kita orang buat. Tapi untuk buat the whole car tu, the whole vehicle tu, macam dia memang time consuming lah, around 6-7 hours macam tu. So I think masa lepas PKP tu masuk PKPP, pemulihan, so boleh merentas negeri semua. So itu yang masa yang sesuai untuk kita explore dalam detailing ni. So kita orang beli peralatan semua, keperluan semua untuk detailing ni, dan kita mulakan. Alhamdulillah, bila kita buat first tu ada yang second, dan kemudian third dan berikutnya sampailah sekarang. Alhamdulillah. Masa yang mula-mula saya cakap my intention and niat nak buat detailing ni, my wife kurang setuju, sebab dia takut saya tak boleh buat, and tak confident macam tu lah. Tapi bila kita dah mulakan, masa mula kita start tu, saya buat seorang. Satu hari tu 3 kereta. So dalam seminggu tu my wife ikut. Dia selalu ikut saya. Dia very supportive. So dia tengok saya buat kerja panas-panas, berpeluh. Lepas tu my wife cakap, ini macam mana mula-mula yang my wife boleh involve dalam benda ni. So my wife bagi tahu I, dia cakap, I kesian tengok you, peluh-peluh you buat seorang. I ni datang tengok you and tak ada tolong sangat. So boleh tak my wife punya first word, boleh tak
dia nak belajar. At least dia boleh tolong I. So okay lah, why not, bagus lah kan. Tapi kerja ni bukan senang. You tengok pun susah kan. So tak apalah, kalau you cakap nak belajar, I boleh ajarkan. So mula-mula yang my wife buat is lap kereta. After I dah buat polish, kena lap sikit kan. So my wife start dengan itu. Sikit demi sikit, alhamdulillah sekarang my wife dah pandai buat polish, dah pandai buat coating. So that's why my wife dia orang ambil story tu yang my wife ni boleh polish and polisher as a car detailer. So alhamdulillah lah, bukan senang lah seorang isteri nak berkorban, nak turut serta dalam cabaran hidup macam ni. Congratulations. Saya rasa kalau kita tak start, kalau benda ni tak happen, COVID-19 ni tak ada, so tak tahu pun boleh polish kereta kan. So kita tak tahu pun kita ada bakat lain lah, macam kawan-kawan lain lah. Bila dah jadi macam ni, diorang masak, diorang buat macam-macam bisnes. So time tu baru tahu kita ada talent lain selain daripada flying. So bagi saya, pada siapa yang masih ada kerja yang langsung tak affected waktu COVID-19 ni datang, appreciate lah kerja tu kan. So jangan choosy, jangan memilih. Sebab sekarang kebanyakan orang pun memang dia pilih kerjaya apa yang dia nak kan. Macam saya rasa macam tak payahlah kita macam nak berkira. Kalau buat kerja, tak payah nak berkira macam kerja tu susah ke, senang ke. Macam tu lah, tu yang generation lah especially. Yalah, buat sekarang ni mana ada kerja yang senang kan. Semua susah, semua kena ada effort dan kena bagi komitmen lah pada tu. Tapi satu yang saya nak cakap, along the way lah kita punya journey ni, kita jumpa ramai orang yang baik. Alhamdulillah, banyak yang support kita orang, terutamanya family, our friends, dan especially our abang lah, Abang Alfian. So dia banyak bagi support. At least dia faham kita punya situation. So macam kita tak ada kerja, tapi kita try to create a job untuk diri sendiri. So which is orang cakap dia orang macam terharu pun ada. Sebab macam yang ada kerja tu macam tak appreciate, tapi korang yang tak ada kerja, korang create a job for you yourself. Dan alhamdulillah kita pun ada bantu-bantu yang lain juga, apa yang termampu kan. Macam kawan-kawan kita orang, Hassan and which is start from customer, sekarang dah jadi kawan, and Mr. Khairul, semua tu start daripada customer jadi kawan baik. So dia orang lah banyak bagi support kan, moral support, dari segi bagi tahu kawan-kawan lain untuk datang buat servis dekat tempat kita orang kan. Memang ramai lah. Macam hari ni pun kita jumpa orang yang baik-baik dekat sini kan. So alhamdulillah lah. Terima kasih sebab jemput kita orang. Itu memang ada. Memang ada. Memang ada. Memang ada rindu. Sangat-sangat lah. Kita, yalah, benda yang kita nak buat ni lain kan, environment dia kan. Orang cakap, oh sekarang ni kau macam berpeluh banyak kan, panas. Sebelum ni tak sangat kan. Memang totally different lah. Memang me myself dengan my wife, kita orang memang rindu flying. So ramai juga orang tanya, kalau dia orang airline panggil you balik, you nak fly balik tak? Mestilah nak kan. Tapi tengok pada rezeki. And buat masa sekarang rezeki kami mungkin macam ni, dan kemudian hari tak tahu lagi. Tapi kami harap it will be better lah for us and for everyone,
InsyaAllah. Kena accept this ujian ni positively, teruskan hidup sebab kita semua ada komitmen. So kita kena teruskan hidup, accept this positive way lah. Tak boleh nak salahkan sesiapa, tak boleh nak marah. COVID tu tak boleh nak salahkan sesiapa, marah sesiapa pun. Kita tak jangka kan benda ni. Tak ada siapa yang jangka benda ni. Cumanya kita nak kena teruskan hidup. Kalau kita menunggu yang tak pasti dan tak buat apa-apa, memang tak jadi apa-apa. So be positive. Lepas tu kalau ingat kita susah, ada lagi orang susah. Dan kalau kita mampu dan ada orang susah datang dekat depan kita, cubalah tolong apa yang termampu. InsyaAllah kita semua tolong sama-sama kita, mungkin hidup kita akan jadi lebih bagus. And sebab kalau kita nak orang hormat kita, kita hormat orang dulu.